Rambutnya panjang dan muka dia sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, video kali ini saya ingin ceritakan satu kisah seram dari seorang doktor yang dia dapat panggilan on call untuk bertugas. Jadi berdasarkan maklumat yang saya dapat, kalau doktor dapat on call ni, dia bertugas lebih daripada 24 jam. Kalau ikutkan cerita 33 jam begitu. Jadi memang sangat penat ya. Dan ramai doktor yang tidak suka kalau dapat panggilan on call. Tapi mahu tidak mahu, suka tidak suka, itu adalah tanggungjawab seorang doktor. So dia kena terimalah untuk bertugas on call pada hari tersebut. Jadi kebetulan doktor lelaki ni dia bertugas pada hari cuti perayaan. Jadi pesakit agak kurang sebab ramai yang keluar untuk menyambut hari raya apa kan semua. Jadi lengang sikitlah ward tu, kurang pesakit. Jadi oleh kerana ward tersebut lengang, jadi dia pun ambil kesempatan untuk berehat. Berehat, tidurlah sebentar, terlalu penat. Jadi di ward tersebut ada satu bilik, dan dalam bilik itu dia ada katil double decker. Okey, double decker. Jadi doktor tu pun pergilah ke bilik tu, dan bila dia sampai ke bilik tu, dia nampak ada satu tuala di atas katil bawah. Dan tuala tu lembab. Jadi bau lah, kalau kain yang lembab ni bau. Jadi dia cakap, siapa yang nak buang tuala ni kan masuk dalam bakul khas lah untuk yang tuala sudah diguna. Dia cakap. Jadi dia pun ambil tuala tu dan simpan di tempat yang disediakan lah. Dan sebelum dia rehat tidur, dia mau mandi dulu. Sebab lepas mandi baru fresh, segar kan, baru sedap tidur kata orang kan. Jadi dia pun ambil tuala kering, dia gantung di bahagian sidai pakaian, kemudian dia mandi. Lepas dia mandi, dia pun mau ambil tualanya lah. Bila dia mau ambil tualanya hilang. Dia cakap kan, tualaku di sini tadi, dia cakap aku letak. Dia cakap kan, dia berfikir, kah aku yang salah letak, dia cakap kan. Dan tiba-tiba dia rasa macam tak sedap hati. Bulu roma dia kembang. Dia cakap, sudah, takkan ada benda mengganggu kan di bilik ni. Dia berfikir positif, mungkin aku yang kata orang cuai kah, atau dalam fikiranku saja aku letak tuala di sini. Jadi mau tidak mau dia terpaksa ambil tuala yang sudah diletak di dalam bekas yang khas tadi itulah. Tuala yang lembab tadi tu. Dia cakap, alamak, daripada aku tidak berpakaian keluar ni, kantoi dengan nurse, mati aku, dia cakap kan. Jadi dia pun paksalah ambil tuala yang sudah diletaknya tadi tu. Tidaklah basah sangat kan, masih ada kering-kering. Jadi dia pun gunalah tuala tu. Dia tukar pakaian dia dan letak semula di dalam bakul khas itulah. Kemudian dia pun yang okey, aku mau rehat, aku mau tidur dengan sedap. Jadi dia pun baringlah di katil bawah tu. Dan bila dia baring, katil tu lembab sebab tuala tadi tu. Dia cakap, aduh, kenapa pula katil ni basah pula? Dia cakap kan tak selesa lah. Jadi dia ambil keputusan untuk tidur di katil yang atas lah. Walaupun katil di bawah tu kata orang lebih selesa lah. Tapi oleh kerana basah, lembab, bau, jadi dia tak selesa jugalah ya baring di tempat basah. Jadi dia pun gunalah katil di atas dan mula tidur. Dan baru saja dia mau lelapkan mata, yang mamai-mamai gitu kan, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam kalau ada orang di atas katil kan, dia macam bergoyang, berbunyi gitu kan. Jadi dia terkejut, aku nak bergoyang, kenapa macam katil ni bergoyang? Dia cakap kan macam ada orang. Jadi dia berfikir, mungkin hayalan kali kan, sebab dia mau mamai tidur kan. Jadi dia cuba tidur lagi. Dia cuba lelapkan mata, sekali lagi berbunyi, macam ada orang macam bunda lah tidur kan. Dia fikir, adakah orang di katil bawahku? Dia cakap kan. Kemudian dia bangun, dia cuba dengar. Dia takut dia hayal lah. Dia cuba dengar. Sekali betul-betul, memang seperti ada orang di bawah katil yang dia cakap, sudah, memang confirm ada orang di bawah katilku. Tapi siapa? Dia cakap. Jadi jantungnya sudah berdebar. Dia cuba intai
siapa di bawah katilnya. Dia cuba pegang penghadang katil atas tu, dia cuba jenguk tengok ke bawah. Dan bila dia tengok ke bawah, tidak ada orang, kosong. Jadi siapa tu? Tidak lama kemudian ada satu tangan keluar dari bawah katil. Kan katil tu double decker, ada satu lagi bawahnya. Keluar tangan. Tangan tu seperti hendak keluar dari bawah katil tu. Dia cakap, Allah, siapa pula ni dia cakap kan? Yang dia tahu, dia saja yang bertugas hari itu. Kemudian orang yang di bawah katil tu cuba keluar, ya, dan keluar dia nampak satu kepala, mukanya pucat, rambutnya panjang dan muka dia sangat mengerikan. Dia terkejut nampak benda tu. Macam mana ada pula benda ni? Dan benda tu tengah merenung matanya. Dia tarik kepalanya doktor tu. Dia cakap, astagfirullahaladzim, apa aku nampak ni? Dia cakap kan. Wah, jantungnya sudah berdebar. Dia cakap, tak boleh jadi ni. Dia cakap, daripada aku mati mengejut dalam bilik ni, lebih baik aku lari. Dia cakap, jadi macam mana aku lari? Dia akan turun dari katil ni, dari tangga. Terjun siaplah, dia cakap kan. Jadi dia ambil keputusan untuk terjun dari atas katil tu. Dia apa lagi? 1, 2, 3, dia terjun. Masa dia terjun, dia landing tidak tepat, kira macam tergelincir. Dia tertiarap, ya, dengan tangan handphone di tangannya dia tertiarap dan terhantuk sedikit. Dia terhantuk sedikit di lantai lah. Dan bila dia cuba hendak berdiri, guys, kakinya ditarik oleh entiti tersebut. Dia cakap, astagfirullahaladzim, dia cakap, kakiku ditarik pula, dia cakap. Dan cuba ditarik ke bawah katil tu. Dia cuba lari tapi tidak dapat, ya. Perlahan-lahan benda tu tarik dia. Astagfirullahaladzim, matilah aku, dia cakap. Kemudian dia baru teringat, di bilik tu doktor pernah mati di bilik tu. Doktor tu pernah mati mengejut. Disebabkan doktor tu on call juga dan cuba tidur di situ dan mati mengejut. Kemudian dia relate benda tu dengan hantu di bawah katil tu. Astagfirullahaladzim, dia cakap, Allahu Akbar. Kemudian dia teriak nama nurse. Nurse, tolong, dia cakap kan. Allahu Akbar. Dia bertakbir lagi, kemudian dia panggil nurse tu. Dan nurse terkejut dan terus pergi ke bilik tu. Dan bila dia pergi ke bilik, dia terkejut. Doktor, kenapa kau di lantai ni? Dan bila dia buka matanya, sudah tidak ada entiti di bawah katil tu. Dia terus minta nurse tu, tolong nurse, berdirikan aku nurse. Lari keluar daripada bilik berkenaan dan dia ceritakan segala-galanya apa yang berlaku di bilik tersebut. Dan semenjak hari itu, dia tidak berani untuk tidur di bilik berkenaan walaupun ada on call. Dan cerita tersebut tersebar di hospital dan berkata memang bilik tu berpuaka. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Sekiranya anda ada kisah seram, anda boleh kongsikan di email ini. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.